Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum saya memulakan topik kita pada kali ini, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Nama saya Nur Aidah binti Aku dan rakan saya Amira Marwati binti Ahmad Mokhtar. Pada kuliah kali ini, kita akan belajar mengenai starbird, iaitu kelahiran bintang, dan stellar masses, iaitu jisim bintang. Pertama sekali iaitu bintang-bintang di Bima Sakti, seperti yang kita tahu ia dibentuk daripada awan gas dan debu. Manakala proses pembentukan bintang rata-rata 2 hingga 3 bintang dilahirkan dalam satu tempat di galaksi Bima Sakti pada setiap tahun. Untuk pengetahuan semua, apabila kita melihat pada waktu malam, di langit terdapat tompok-tompok gelap yang kita lihat di cakera Bima Sakti. Itu merupakan gas interstellar yang akan membuat pembentukan bintang. Seperti dalam gambar yang tertera. Seterusnya, interstellar medium. Interstellar medium merupakan gas dan debu habuk yang memenuhi ruang antara bintang di galaksi. Ia digubah kepada beberapa struktur, yaitu 70% hidrogen, 28% helium, dan 2% unsur yang berat. Seterusnya, molecular cloud iaitu awan molekul. Terdapat beberapa atom yang bergabung menjadi satu molekul seperti karbon monoksida, amonia, etil alkohol, dan hidrogen. Awan molekul ini mempunyai suhu sekitar 10 hingga 30 Kelvin dan ketumpatannya sekitar 300 molekul setiap sentimeter padu. Seperti yang kita tahu, bintang-bintang yang dilahirkan dalam awan antara bintang yang sangat sejuk dan padat itu dikenali sebagai awan molekul. Sebelum itu, molekul hidrogen sebenarnya sukar untuk dikesan. Akan tetapi, molekul awan boleh dikaji dengan hanya perlu mencari karbon monoksida. Setelah itu, ia akan menghasilkan saluran pelepasan radio yang membolehkan pengkaji untuk memetakan lagi struktur di dalam awan. Seperti dalam gambar yang tertera. Gambar ini menunjukkan pelepasan radio dari molekul karbon monoksida antara bintang di galaksi. Seterusnya, interstellar dust. Tidak semua dalam bahan awan molekul bersifat gas. Ada 1% jisim awan molekul terdiri daripada butiran pepejal kecil iaitu bijian-bijian yang padat di antara bintang. Terdapat beberapa elemen dalam awan molekul seperti karbon, oksigen, silikon, dan helium boleh dijumpai dalam interstellar dust, iaitu zarah yang berukuran 1 mikrometer dan ia lebih dikenali sebagai asap berbanding pasir. Untuk pengetahuan semua, interstellar dust boleh menyekat pandangan bintang di seberang awan. Walaupun sebilangan pepejal-pepejal kecil banyak, namun dapat mempengaruhi cahaya bergerak melalui awan molekul. Butiran debu menyebarkan atau menyerap cahaya untuk dapat dilihat memasuki awan yang menghalang untuk melihat bintang yang berada di belakang. Seterusnya, interstellar reddening. Interstellar reddening merupakan antara bintang yang mempunyai kemerah-merahan. Habuk yang menyekat panjang gelombang cahaya biru lebih berkesan daripada panjang gelombang cahaya merah. Panjang gelombang cahaya inframerah dapat melewati awan dengan lebih mudah daripada cahaya yang kelihatan. Oleh itu, cahaya inframerah dapat mendedahkan bintang di seberang awan. Contohnya, Buruj Orion, iaitu constellation Orion. Terdapat di kawasan bahagian bawah Buruj Orion mempunyai kawasan yang terang, iaitu merupakan kawasan pembentukan bintang yang paling aktif. Seterusnya, observing newborn star iaitu pemerhatian terhadap bintang yang baru lahir.
Seperti yang kita tahu, cahaya inframerah dari awan dapat mendedahkan bintang yang baru lahir tertanam di dalamnya. Seperti gambar ini merupakan bahagian Eagle Nebula yang dikenali sebagai The Pillars of Creation, iaitu tiang ciptaan bintang. Kita dapat lihat sinaran termal dalam inframerah. Panjang gelombang inframerah bertambah lebih pendek menjadi tiang yang hampir tulus, iaitu transparent, seperti dalam gambar yang tertera. Terusnya, mengapa bintang itu terbentuk? Pembentukan bintang sebenarnya berlaku ketika pertempuran antara graviti dan tekanan. Bintang dapat terbentuk di awan molekul saja apabila graviti cukup kuat untuk mengatasi tekanan-tekanan termal keluar. Bintang yang terbentuk ketika graviti akan menyebabkan awan molekul berkontrak dan berlaku pengecutan sehingga objek tengah menjadi cukup panas untuk mengekalkan pelakuran nuklear, iaitu nuclear fusion. So, apabila awan mengecil, maka tekanan termal semakin membesar seperti menekan belon. Seterusnya, pada topik kali ini, kita akan membincangkan mengenai stellar masses, iaitu jisim bintang. Dalam topik ini, kita akan belajar mengenai newborn star yang terkecil dan terbesar. Terdapat lower limit dan upper limit atas jumlah bintang yang baru lahir. Bintang yang berjisim rendah berlaku apabila kontraksi awan dengan jisim yang terlalu rendah tidak akan menjadi bintang, kerana suhu tidak melebihi 10 juta Kelvin untuk berlakunya fusion. Pada topik sebelum ini, kita banyak mengetahui tentang thermal pressure. Thermal pressure adalah apabila kita memanaskan sesuatu bahan, tekanan thermalnya akan meningkat. Ia juga merupakan tekanan yang utama bagi kebanyakan pembentukan bintang. Berbeza dengan tekanan degenerasi. Jenis tekanan yang disebut sebagai tekanan degenerasi, ia adalah menghalang pengecutan graviti sebelum pelakuran hidrogen bermula. Tekanan degenerasi hanya bergantung pada ketumpatan, bukanlah suhu. Ia timbul daripada rules mekanik kuantum yang menghalang zarah subatom seperti elektron daripada terlalu rapat. Dalam kebanyakan keadaan, sekatan jarak antara zarah tidak banyak mempengaruhi pergerakan atau lokasi elektron. Sekiranya protostar mempunyai jisim di bawah 0.08 jisim suria, elektron akan menjadi sangat dekat atau rapat untuk berlakunya sekatan. Protostar ini terlalu kecil dan tidak cukup ruang untuk semua elektron. Tekanan degenerasi menghalang pengecutan dan teras tidak cukup panas untuk berlakunya pelakuran. Hasilnya adalah dikenali sebagai brown dwarf. Brown dwarf adalah samar dan sukar untuk dikesan, tetapi disebabkan ia masih agak panas, ia masih boleh dicari dengan menggunakan inframerah atau infrared untuk melihat brown dwarf. Jisim maksimum bintang tidak ditentukan dengan jisim minimum. Terdapat bintang dengan jisim lebih dari 100 jisim suria, tetapi tidak ada yang jelas lebih daripada 200 jisim suria. Theoretical model menunjukkan bahawa tekanan radiasi mengahadkan seberapa besar bintang tanpa meletupkan dirinya. Tekanan radiasi terhasil disebabkan oleh cahaya. Jisim maksimum bagi bintang dianggap sekitar 150 jisim suria.
Tetapi, terdapat pemerhatian baru bintang di galaksi lain menunjukkan bilangan ini boleh meningkat lebih tinggi. Secara ringkasnya, jisim bintang yang kurang daripada 0.08 jisim suria tidak dapat mengekalkan pelakuran. Manakala, jisim bintang yang lebih daripada 150 jisim suria akan lebih cenderung untuk meletup. Pemerhatian kelompok bintang menunjukkan bahawa pembentukan bintang terdapat lebih banyak bintang berjisim rendah daripada bintang berjisim tinggi. Rajah ini menunjukkan berapa banyak bintang setiap jisim yang dihasilkan untuk setiap bintang yang lebih besar daripada 10 jisim suria. Apa yang kita lihat di sini, bintang yang sangat besar agak jarang berlaku, manakala bintang berjisim yang lebih rendah adalah perkara yang biasa berlaku. Itu sahaja perbincangan kita untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton.